Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar cikgu hari ini. So, hari ini kita beralih kepada 6.2 Transformer dalam bab 6 Sains Tingkatan 3 KSSM. Okey, sebelum kita mula, kita kenali dulu apa itu transformer. Okey, transformer adalah alat untuk mengubah voltan bagi arus ulang alik. Okey, arus ada dua jenis, arus terus dengan arus ulang alik. So, transformer ni dia memang alat yang khusus untuk ubah voltan, sama ada kita menaikkan voltan atau menurunkan voltan bagi arus ulang alik. So, apa itu transformer? Transformer yang ringkas terdiri daripada teras besi berlamina. Okey, ni teras besi berlamina. Okey, teras besi lembut berlamina yang dililit dengan dua gegelung dawai bertebat. Ini lilitan dua gelung. Ni satu gelung. Yang ni dua gelung. So, gelung yang bersambung dengan bekalan arus ulang alik kita kenali sebagai gelung primer. Okey. Gelung yang bersambung dengan beban ataupun peralatan elektrik kita kenali sebagai gelung sekunder. Okey. Tadi cikgu dah sebut pasal dia mengubah arus kan? So, terdapat dua jenis transformer yang berfungsi untuk mengubah voltan, iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, kita tengok transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, di sebelah kiri ini adalah transformer injak naik. Okey, ciri dia untuk transformer injak naik, bilangan gegelung primer yang berada, iaitu gegelung yang berada bersambung dengan bekalan arus adalah sedikit berbanding bilangan gegelung sekunder, iaitu gegelung yang bersambung dengan beban. Okey, so ini rendah, bila sini rendah, okey sedikit, ini banyak, so arus tu akan meningkat. So tinggi ke rendah. Okey, bilangan sedikit kepada banyak, so dia akan jadi injak naik. Okey, so voltan input VP yang merentasi gegelung primer adalah lebih rendah daripada voltan output, itu VS. Okey, okay. Untuk transformer injak turun, kamu tengok ada beza So yang ni gegelung primer yang bersambung dengan bekalan AU adalah gegelung primer. Ini juga gegelung primer. So bilangan gegelung primer dekat injak turun lebih banyak daripada bilangan gegelung pada gegelung sekunder. Okey, bilangan lilitan pada gegelung sekunder. So dari sini kita dah tahu arus voltan masuk ataupun voltan primer lebih tinggi daripada voltan sekunder. Okey? Okey. Seluruh rumah di Malaysia menerima bekalan arus ulang-alik sebanyak 240 volt. Okey, boleh tak kamu bagi satu contoh peralatan elektrik di rumah yang menggunakan arus 240 volt? Okey, boleh tak? Okey, contoh yang cikgu dapat adalah periuk nasi. So, kamu boleh tengok sendiri peralatan di rumah kamu. Periuk nasi memang 240 volt. Kalau kamu tengok televisyen, dia akan tulis itu 220 hingga 240 volt. Kalau kamu tengok microwave pun juga tulis 220 hingga 240. Tapi tak semua peralatan elektrik di rumah kita boleh menggunakan arus 240 volt. Okay, ada juga yang menggunakan kurang. So kalau dia menggunakan arus yang kurang dari 240 volt, dia tak boleh guna direct arus tu. So dia memerlukan transformer injak turun supaya bilangan arus 240 dapat diturunkan kepada nilai yang sama dengan arus yang boleh diterima seperti pengecas bateri komputer riba, contoh cikgu punya 20 volt. So dalam kabel ni, okey, ni bateri pengecas bateri cikgu ni, dia ada transformer injak turun yang boleh menurunkan arus 240 volt yang masuk ke rumah cikgu kepada 20 volt. Okey. Okey, ini adalah kotak kawalan kelajuan kipas siling. Okey, kalau
pakai remote lain, pakai peralatan dekat yang dinding tanpa kat dinding tu pun lain. So kita ada button 0, 1, 2, 3, 4, 5. So macam mana kita nak kawal speed kipas? Okay, macam mana kita nak kawal speed kipas? Kotak kawalan kipas ada 5 kelajuan. Okey, macam mana kita nak control dia? Kita menggunakan transformer injak turun. Okey, kalau kosong speed, that means kipas tak bergerak langsung, 0 volt. Kelajuan 1, 2 volt. Okey, kelajuan 2, 4 volt. Kelajuan 3, 6 volt. 4, 8 volt. 5, 10 volt. So, lagi tinggi voltan, lagi laju kipas. Tapi dia maksimum dia boleh pergi 10 volt sahaja. So, apa yang berlaku adalah penyambungan transformer ni bergantung pada switch yang kita putar. Okay, kalau kamu putar dekat sampai nombor 5, dia akan bersambung dengan semua gegelung ni menyebabkan arus yang masuk adalah sebanyak 10 volt. Okay, macam mana kita nak tahu macam mana berapa kiraan supaya yang kita boleh guna supaya bilangan arus tu masuk mengikut apa yang kita kehendaki. Okey, kita gunakan formula ni, VP bahagi VS, okey, voltan primer bahagi voltan sekunder sama dengan bilangan lilitan gegelung primer bahagi bilangan lilitan gegelung sekunder. So formula ni tolong ingatlah ya, tolong ingat, tolong buat. Okey, kita tengok. Sekarang kita tengok contoh kaedah menghitung bilangan gegelung dawai dalam transformer. Okey, kita tengok rajah 6.27 ni. Okey, diberi sebuah mentol bersambung dengan bekalan kuasa 240 volt melalui sebuah transformer. So, daripada gambar, kamu kena belajar take note apa poin-poin yang diberi dalam soalan. So, arus masuk adalah voltan primer. VP sama dengan 240. Okey, kat sini ada voltan input VP 240. Lepas tu, ni in case sebab ni cikgu dah tunjuk skema jawapan lah. Okay, kalau tak ada skema jawapan, kamu kena buat latihan sendiri dan cikgu bagi. Okey, voltan sekunder VS adalah 40 volt. Okey, lilitan primer, lilitan gegelung primer ini, dia lilitan dia adalah 120. Okay, soalan minta lilitan gegelung sekunder. Berapakah lilitan gegelung sekunder supaya mentol ini boleh menyala dengan kecerahan yang normal, tidak malap ataupun tidak sampai menyebabkan mentol terbakar. Okey. So kita masukkan semua nilai ini tadi dalam formula di bawah. So VP adalah 240, VS adalah 40 sama dengan NP 120 bahagi NS. Okey, 240 bahagi 40 dapat apa ni? 6 kan? Okey, 6. Pindahkan NS ni ke kanan. Cikgu ajar sikit lah, takut ada yang tak mahir dengan matematik kan. Sama dengan 120. Okey. NS sama dengan 120 bahagi 6. NS. Ini 2. Ini 1. So, NS sama dengan 20. So, dari sini kita tahu bilangan lilitan gegelung sekunder ialah 20 lilitan. Okey, cikgu harap kamu faham dengan kaedah yang cikgu tunjukkan ni. So, formula ni memang kena hafal. Okay, nanti cikgu berikan kamu apakah kerja yang sesuai dalam WhatsApp. Okey, sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum dan selamat belajar. Stay safe, jaga diri. Please vaksin. Kalau dah dapat peluang kamu untuk vaksin, nanti tolong vaksin. Vaksin tidak menyembuhkan atau menghalang kamu daripada terkena jangkitan virus COVID-19. Tapi sebaliknya ia berfungsi untuk mengurangkan risiko ataupun mengurangkan simptom yang teruk kepada kamu. Okey, so kita dah tahu COVID-19 ni dia punya stages untuk penyakit tu ada 1, 2, 3, 4, 5. So kita harap dan kita berdoa
agar kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. So, jaga diri. Cikgu harap cikgu dapat jumpa kamu bila sekolah buka nanti. Okey, sekian. Assalamualaikum.